Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita berada dalam keadaan baik, sihat sejahtera, khususnya kita di hujung ya hari Jumaat yang terakhir untuk Ramadan kali ini insya-Allah. Terima kasih. Jadi insya-Allah pada jemaah sekalian, seperti biasa sebelum kita mulakan perkongsian kita pada hari ini, kita niat sama-sama niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja saya niat i'tikaf di masjid ini kerana Allah Taala bagi menambahkan pahala kita pada ketika ini. Dan marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dan juga doa sebelum kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu yang kita pelajari ini dan dapat kita manfaatkannya insya-Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hikmahmu untuk kami dan kurniakanlah kami rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha mengasihani dari segala yang mengasihani. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain daripada apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, insya-Allah para jemaah yang saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian, insya-Allah kita pada hari ini ya, kita teruskan perkongsian kita pada hari ini mengenai zakat kita, dan hari ini insya-Allah merupakan hari terakhir untuk kita kongsikan ya bersama-sama. Dan sebelum ini kita dah banyak kongsi sama mengenai zakat ini, dan kiranya para jemaah ada soalan ya, boleh dikirimkan soalan tersebut ya di nombor yang tertera di sini 82858542 insya-Allah. Jadi insya-Allah para jemaah yang saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian, untuk kita tidak membuang masa lagi pada hari ini, pertama sekali kita semak kembali beberapa perkara yang penting untuk kita manfaatkan kita bersama. Yang pertama sekali zakat. Zakat terbahagi kepada dua, zakat harta dan zakat fitrah. Kemudian zakat harta ni ya, kita ada zakat simpanan. Zakat simpanan kita dah kongsikan pada 2 minggu yang lalu. Bagaimana nak kira zakat simpanan? Kalau kiranya ada soalan boleh bertanya juga, insya-Allah saya akan cuba raikan bersama. Kemudian kita juga ada zakat CPF. Zakat CPF kita dah kongsikan bila? Pada minggu lepas ya. Pada minggu lepas kita dah kongsi sama zakat CPF. Dan kita juga ada zakat saham. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, berapa ramai yang ada saham di sini? Tak ada ya. Tapi tak apa, kalau tak ada makna saya sepintas selalu. Ya, saya sepintas selalu ya. Kemudian kita zakat emas. Zakat emas insya-Allah kita akan kongsikan pada hari ini. Mungkin tuan-tuan tak ada, tapi ibu-ibu mungkin yang berada di atas, muslimat yang berada di atas pastinya ada soalan. Dan kita juga ada zakat insurans dan zakat perniagaan ya. Namun pada tahun ini kita tak sentuh tentang zakat insurans dan zakat perniagaan. Namun sekiranya ada yang ingin bertanya, boleh berjumpa di pejabat kami di Masjid Kasim di tingkat 2 ataupun jumpa di mana-mana masjid ya yang ada pegawai zakatnya. Baik para jemaah yang saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian, kita sentuh sedikit bab zakat saham ni, boleh tak? Boleh ya? Kita sentuh sedikit lah ya, kalau tidak
Nanti tak komplit pula ya kita punya pengajian ya. Jadi kita sentuh sikit zakat saham ni. Ya, zakat saham ini tak perkara yang bukan susah, perkara yang mudah sahaja. Bagaimana nak kira zakat saham ini tuan-tuan? Ya, pertama sekali kita nak tahu saham kita ni ada satu jenis saham sahaja ataupun berbagai jenis saham. Itu beberapa jenis saham. Biasa orang beli saham ni, ya, dia tak beli satu. Dia beli banyak daripada company ni, company A, company B, company C, ya, high flux lah, ya, company macam-macam saham. Jadi jarang ada orang yang satu jenis saham sahaja dia pegang, ya. Tapi untuk manfaat kita bersama, kiranya kita ada memegang satu saham sahaja, ya, bagaimana cara perkiraannya, insya-Allah kita akan kongsikan pada hari ini. Ya, jadi satu jenis saham ini, ya, kita lihat, kita seperti contoh, ya. Ini merupakan saham. Saham kita tahu hari ini saya tengah cakap ni harga dia tengah naik, sekejap lagi dia turun. Dia boleh turun naik. Jadi sebab tu dia punya graf dia seperti ini. Ya. Jadi bagi siapa yang mempunyai satu jenis saham sahaja, ya, kita lihat haul dia, tempoh dia kan, kita kata tempoh setahun kan. Kalau kita mula membeli saham itu pada bulan contoh September 2010, cukup tahunnya adalah Ogos 2011. Ya, jadi tempoh setahun. Ini untuk satu saham sahaja. Ya, ingat ya, satu saham sahaja, satu jenis saham sahaja. Jadi apa yang kita kena buat? Tak perlu pening-pening kepala, mudah sahaja. Langkah pertama sekali kita tengok nisab kita. Ya, nisab ini adalah kadar minimum 86 gram emas. Mana kita nak lihat? Surat khabar ataupun di internet. Surat khabar kita boleh lihat surat khabar berita harian, ya. Kalau internet kita boleh lihat di www.zakat.sg. Langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita lihat harga pasaran saham pada ketika itu. Contoh kita berhenti pada Ogos 2011 di sini contoh. Kita lihat di sini. Contoh sini Ogos 2011 ni. Berapa harga pasaran saham kita? Ya, hari ini mudah dengan teknologi internet, kita boleh login sahaja, ya, siapa yang mungkin familiar, ya, mungkin biasa, kita login sahaja, kita boleh tahu berapa lots kita ada dan berapa number of shares kita ada dan juga berapa nilai dia. Automatik dia akan beritahu, dia kirakan kita berapa, ya. Jadi contoh pada ketika itu saham kita $9,000. Ya, kadar kita punya nilai value saham kita $9,000. $9,000 ni atas nisab ataupun tidak? Atas nisab, ya. Kerana apa? Nisab kita 5,006. Jadi makna dia atas nisab, makna dia perlu dizakatkan. Jadi cara perkiraannya $9,000 kalikan 2.5%, zakatnya 225. Mudah tak? Mudah, jadi bezanya zakat saham ini dengan zakat simpanan. Zakat simpanan kita nak kena lihat apa? Apa je? Jumlah yang terendah kan? Kita lihat jumlah terendah untuk tempoh setahun. Contoh ada jumlah terendah dekat sini, kita terima itu sebagai kita punya zakat. Tapi kalau kiranya zakat saham ini dia tak kisah jumlah terendah ataupun tidak. Dan yang lainnya juga zakat saham ini kalau kiranya dia kadang-kadang jatuh ke bawah pun, bawah harga nisab pun, kita tak ikut pada hari ketika itu. Kita hanya lihat pada kadar yang terakhir, kerana zakat saham ini dia turun naik dan juga dia sebagai perniagaan lah, ya. Jadi kita susah nak keep track, jadi kita hanya lihat pada penghujungnya. Boleh insya-Allah? Boleh, ya. Jadi langkah pertama saya ulangi sekali lagi, ya, kita lihat kadar nisab. Daripada mana nak lihat kadar nisab ini? Pertama kita lihat www.zakat.sg kalau kita ada kemudahan internet. Kalau tak ada, mudah sahaja, kita berita harian muka surat pertama kalau bulan Ramadan. Kalau hari-hari biasa, biasanya muka surat 2 kurang lebih, ya. Kemudian langkah yang kedua, dapatkan harga pasaran saham pada akhir tahun, ya. Kemudian harga pasaran kita itu kita kalikan dengan 2.5%. Ya, contoh nisab kita 5,640, tadi kadar zakat kita punya kadar pasaran saham kita 9,000, kita kalikan 2.5%, kita dapat 225. Ya. Ni jadi jenis satu saham. Pertama, lihat nisab berapa, kedua jumlah
jumlah pasaran kita berapa, nilainya berapa. Kemudian yang ketiga kita kalikan 2.5%. Mudah sekali. Ini untuk zakat yang satu sahaja, satu jenis zakat, satu jenis saham. Boleh insya-Allah ya? Boleh ikut dia bersama saya? Boleh. Kalau ada soalan boleh kirimkan SMS ya. Baik. Selanjutnya ya, saya kena cepat sedikitlah, mungkin saham tak ramai yang menggunakan ya, tapi saya terangkan sahaja kerana lepas ni saya nak sentuh tentang emas ya. Baik. Kemudian kita ada beberapa jenis saham. Biasa orang yang main saham ni dia akan beli banyak-banyak. Dia tak beli satu, dia beli banyak-banyak company. Kerana apa? Kalau satu rugi, yang lagi satu boleh cover balik. Biasa macam gitu ya. Jadi berapa jenis saham ni sama juga ya. Saham dia turun naik dan seumpama dengannya ya. Tapi perkiraan zakat yang banyak jenis ni, beberapa jenis ini ya, kita tak lihat bila kita beli. Kita hanya lihat pada akhir financial year ya. Akhir tahun tu maknanya tiap 31 Disember. Macam contoh tahun ni kita baru beli tahun ini. Contoh hari ini kita baru beli, kita lihat pada 31 Disember berapa nilainya. Ya. Seperti contoh saya berikan ya. Langkah yang paling pertama sama macam tadi, kita lihat kadar nisab. Okey, hari ini kat surat khabar kita lihat $5,600. Okey, itu kadar nisab. Ya. Hari ini bulan Ogos, kita tak keluarkan zakat kita lagi. Kita tunggu bila sampai 31 Disember. Ya. 31 Disember, ya, kita tengok berapa. Oh, kita ada dua saham. Saham pertama 3,000. Saham kedua kita ada 12,000. Jumlah je, nilai je. Ya, contoh. Kalau kita lihat 3,000 ni bawah nisab ke tidak? Bawah nisab kan? 12,000 atas nisab ataupun tidak? Atas nisab. Nisab ni yang ini kan jumlah kadar yang minimal ini. Ya. Tetapi dalam kita mengira zakat saham yang berbagai ini dan beberapa jenis saham ini, kita perlu campurkannya. Jadi bagaimana 3,000 kita campurkan dia bersama 12,000. Kemudian 3,000 campur 12,000, 15,000 kan? Jadi 15,000 tu kita kalikan dengan 2.5%, kita dapat 375. Mudah tak? Mudah ke? Mudahlah ya. Kalau kita tak ada saham pun, kita lihat cara macam gini pun kita tahu. Mudah, senang saja. Tak perlu nak lihat lowest balance ya. Mungkin ada orang tanya, "Ustaz, kadang-kadang saham saya belum sampai setahun. Saya baru beli hari ini, saya parking ya." Kan kadang-kadang kita tahu kan, kalau bagi siapa yang pernah bermain saham ini, kita park sahaja, kita kata kita nak interest, kita kata kita nak jual, walaupun duit kita belum keluarkan, tiba-tiba harga dah naik ke dah turun ke, kita still akan mendapat sama ada kerugian ataupun keuntungan. Jadi macam mana Ustaz, tiba-tiba masa dia 31 Disember saya dah tak ada saham langsung. Kalau tak ada saham, tak ada zakatnya. Tapi kalau ada saham, walaupun semalam baru beli ya, kita ada kira zakatnya walaupun belum cukup tempoh setahun, kerana ini sebagai satu zakat macam seumpama perniagaan lah ya, tapi kurang lebih beza sedikit kerana saham ini dia tahu turun naik. Tak ada orang simpan saham dia simpan aja, tak ada ya. Orang tengok waktu tengah naik dia jual, waktu tengah turun dia beli ya. Jadi ini bagi siapa yang mungkin lebih familiar ataupun jelas dengan bab saham ni, insya-Allah mereka akan faham. Baik. Jadi langkah pertama sekali lagi lihat kadar nisab ya. Kemudian kita dapatkan harga pasaran saham untuk akhir tahun financial year untuk 31 Disember. Ingat ya, ni 31 Disember kalau kita mempunyai beberapa jenis saham. Kalau satu jenis saham kita lihat bila kita beli. Kemudian langkah ketiga kita campurkan harga pasaran setiap saham. 3,000 kita campurkan dengan 12,000. 15,000. Kita lihat nisab 5,640. 15,000 ni di atas harga nisab. Jadi kita kalikan 15,000 kalikan 2.5% dan kita dapat $375 ya. Boleh insya-Allah ya. Saya kira ni mudahlah ya. Baik, insya-Allah jelas. Okey. Kalau dah jelas, sekarang ni kita pindah kepada zakat emas. Boleh? Hari ini saya cepat-cepat sedikit lah ya, zakat emas. Baik, zakat ya, kita tadi katakan kita ada zakat simpanan, CPF, saham dan emas, insurans dan perniagaan. Sekarang kita berpindah kepada zakat emas.
Baik, zakat emas ni terbagi kepada dua apa yang saya fahaman saya. Pertama sekali emas bungkal. Emas bungkal ni maknanya gold bar. Gold bar ni biasa kita tak simpan dekat rumah. Tak ada orang simpan dekat rumah. Biasanya orang simpan dekat, dia beli, dia simpan dekat bank ataupun dia niagakan ataupun bagaimana. Ya. Tapi kita jarang lah ya, kita di Singapura ni. Ya, kecuali siapa yang berniaga adalah ya. Kemudian ada juga barang emas yang tidak digunakan. Biasa tak? Orang kita dapat barang kemas daripada pusaka ataupun apa, tapi kita tak gunakan langsung, dan kebetulan kita lelaki. Ada juga muslimah tapi dia memang tak guna langsung, tak gunakan benda ini kerana mungkin tak sesuai ke ataupun tak minat ke, ya. Jadi kita ada kategori yang pertama ini, dan kita juga ada kategori yang kedua. Kategori yang kedua adalah emas yang dibeli dengan tujuan ataupun yang didapati, yang dimiliki dengan tujuan untuk dipakai, ya. Jadi emas ada dua, satu yang bungkal, yang gold bar, ya, dan juga yang emas yang tidak digunakan. Yang kedua adalah untuk dipakai. Mana satu yang perlu kita tunaikan zakat, ya? Kita lihat yang pertama dulu, emas bungkal dan juga barang emas yang tidak digunakan dan tidak diniatkan untuk dipakai. Ini kita tak ada pamphlet dia, kita tak ada flyers kerana mereka sedang perbaharui. Jadi saya cakap secara verbally ya. Jadi kena ambil perhatian kalau sekiranya kaum ibu ada berada di atas, harap dapat berikan perhatian ya. Baik. Jadi macam mana kita nak buat ni? Pertama sekali kita ada haul dia. Haul ini adalah 1 tahun kalender. Kalender hijrah salah tu. Kalender hijrah. Ya, 1 tahun kalender hijrah ni kita katakan syarat emas ini ada pertama sekali haul. Ya, kita tengok. Contoh kita ada emas, ini emas saya, ya. Saya simpan untuk tempoh masa 1 tahun. Kita bermula contoh September tahun 2010, sekarang ini Ogos 2011, maka dah cukup setahun. Okey, contoh dah haul, dah cukup dah okey. Kemudian nisab kita pada hari ini contoh bulan Ogos ni 5,640. Ini adalah kadar minimum. Jadi contoh saya ada emas bungkal ini saya simpan dekat bank, harga je jumlah $3,000. Perlu tak saya tunaikan zakat? Dah setahun saya simpan tapi 3,000. Tak perlu kerana apa? Tu dia nisab kita 5,640. Saya ada emas dekat bank ni saya simpan ataupun dekat rumah saya simpan, memang bukan saya nak guna, memang saya tak guna pun benda ni, saya saja nak simpan. Ya, dan saya lelaki. Harga je $6,000 tetapi belum cukup setahun. Perlu tak saya tunaikan zakatnya? Tak perlu kerana belum cukup haul. Jadi haul dan nisab. Ya. Jadi kiranya ya, apa yang kita simpan di bank ini ya melebihi daripada kadar nisab dan juga lebih daripada setahun, ataupun kita memiliki yang mana emas ini tidak digunakan dan tidak diniatkan untuk dipakai, kita simpan dalam peti yang cantik banyak gitu ya, dan kita dah cukup setahun dan kita timbang-timbang rupanya harga emas ni pun dah lebih daripada 5,640, lebih daripada 86 gram. Timbang-timbang pergi kedai, oh ini rupanya 100 gram contoh ya. Jadi perlu kita tunaikan zakatnya. Bagaimana nak tunaikan zakatnya? 2.5% ni kita kalikan dengan nilai emas yang disimpan ya. Contoh nilai emas yang kita simpan ini tuan-tuan, kalau nak mudah, ibu-ibu kalau nak mudah, pergi ke kedai emas, mana-mana kedai emas, tak kisahlah ya, kedai emas Cina ke, kedai emas Melayu ke, pergi ke sana beritahu dengan beliau ya, ataupun kedai pajak pun boleh juga ya, berapa nilai emas kita ni ya. Bawa jumpa, jangan tuliskan dekat kertas lah, dia tak kasih invoice, dia tuliskan dekat kertas, oh ini encik, ini 100 gram ya, 100 gram ni harga je sekarang ni berapa contoh ya. Jadi kalau kita kata oh ni dah lebih daripada nisab ni ya, kalau lebih daripada nisab kita kalikan 2.5%. Kalau harganya 10,000 ya, jadi zakatnya hanya $250. Jelas? Jelas ya? Boleh? Ada soalan? Okey. Ini untuk apa? Emas bungkal yang kita simpan dekat bank ataupun barang kemas yang tidak digunakan dan tidak diniatkan untuk dipakai.
Jadi ibu-ibu kena jelas. Ni memang daripada awal lagi kita tak nak pakai. Cara je, pertama kira setahun, kedua nisabnya berapa. Kalau lebih daripada nisab, lebih daripada setahun, kita kalikan dengan 2.5%, kita dapat. Jadi ini sebenarnya, kalau kiranya orang-orang dahulu ya, orang-orang dulu kita mungkin kenal ya, ada orang yang meninggal, dia kata ini harta pusaka, setiap anak-anak dia kasih, sebelum meninggal tu dah kasih banyak besar-besar ya. Kalau saya faham, besar-besar orang-orang ni dapat ya, simpan. Tapi kerana zaman sekarang ni ramai yang tak nak gunakan emas ni, jadi dia kata memang saya tak nak gunakan, saya nak simpan aja. Kerana apa? Kerana ini sebagai apa orang panggil hadiah ya, ataupun orang panggil apa, kenangan kepada arwah. Jadi memang tak nak guna langsung, dia boleh termasuk dalam hal ini. Tapi kiranya ya, kiranya ada emas dengan tujuan untuk dipakai ya. Emas tujuan untuk dipakai ni, kita beli emas, kita beli emas ya, sampai di tangan kanan kita ni penuh, tangan kiri kita pun penuh. Tapi kita tak gunakan semua, pergi ke orang kahwin ke, pergi raya jalan bawa emas macam ini, tak ya. Tu nanti orang panggil apa, kedai emas bergerak pula kan. Jadi kita tak gunakan macam gitu. Kadang-kala je kita pakai. Kadang-kala je kaum wanita ni pakai, dalam setahun guna sekali je. Ataupun arwah ibu kasih ke, ataupun siapa kasih, digunakan setahun sekali je. Bila guna? Waktu raya. Ya, ada yang macam gitu. Walaupun kita gunakan hanya sekali saja setahun, ya, maknanya kita ada niat nak pakai, maka tidak perlu dizakatkan. Ya, kerana emas ini, zakat emas perhiasan ini pada asalnya tidak perlu ditunaikan zakat ya. Jadi emas dengan tujuan untuk dipakai ini, kalau kiranya saya bagikan dekat sini ya, kurang daripada 860 gram sebentuk emas. Maksud dekat sini ya, kita ada barang kemas ni contoh. Barang kemas ni contoh ni gelang ya, satu gelang, satu piece, sebentuk saja. Kurang daripada 860 gram. Mana dapat 860 ni? Nisab kita berapa gram? 86 kan? 86 kan? 860 ni makna 10 kali ganda nisab. Ini ulama mengatakan kadar israf ya. Kadar israf ni maknanya kalau standard orang guna 86 gram tu kira dah banyak. Kalau kamu 10 kali ganda tu maknanya kamu dah ke tahap membazir ya, pembaziran. Jadi ulama mendefinisikan pembaziran ni 10 kali ganda lah ya, tapi benda ni boleh berubah mengikut kadar suasana kita. Hari ini orang tak gunakan emas sahaja kan. Emas biasa orang beli 5,000, ada sekarang orang beli beg pun 10,000 ya, orang beli beg pun belas ribu, betul tak ya. Jadi pembaziran yang berbeza. Jadi benda ni ada apa orang panggil, akan ada perubahan. Namun untuk emas ini kadar pembazirannya 10 kali ganda. Kalau biasa 86, sekarang ini kadar pembazirannya 860 gram. Jadi barang siapa yang kurang daripada 860 gram untuk sebentuk emas ya, maka ia tidak perlu keluarkan zakat. Kalau contoh, saya ada cincin, saya ada gelang, saya ada rantai ya, campur 900 gram. Kena tunaikan zakat ke tidak? Wajib ke ataupun tidak? Tidak wajib. Kerana apa? Dia bercampur ya. Cincin, gelang ya, ataupun gelang kita ada satu set sampai gini contoh ya, pun sama. Yang dikatakan dekat sini ulama, walaupun ada banyak perbincangan je sebenarnya bab ini, walaupun kita nampak senang, hari ini saya cakap senang mudah, tapi sebenarnya perbincangannya berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Jadi ulama mengatakan ya, fatwa memutuskan bahawasanya sebentuk barang kemas. Contoh gelang ni besar tak tahu, Allahu alam, pergi kedai emas pun kita nak cari susah. 860 gram baru kena. Kalau kurang daripada 860 tidak perlu dibayar. Jadi yang kedua, melebihi 860 gram untuk sebentuk emas, sebentuk rantai besar seperti ini. Kalau orang main wrestling lah ya kan, lihat wrestling tak? Kan orang dapat itu, tak tahu betul tak betul tu ya. Saya pun tak tahulah ya, saya pun tak dah lama tinggalkan dunia wrestling ni ya. Yang dapat besar macam gitu, tu kalau dia dapat dia simpan dekat rumah, tu memang
kenalah zakat. Mungkinlah ya kalau sampai 860 gram ini untuk sebentuk emas. Jadi kalau kiranya melebihi, kita nak kira bagaimana? Mudah sahaja perkiraannya. Ya, contoh tarikh hari ini orang tu menang. Ini saya gunakan untuk gambarkan. Saya tak dapat gunakan gambar lain untuk emas yang besar ni. Orang tu menang wrestling, dia dapat benda tu. Ya, apa orang panggil? Apa benda tu namanya? Belt ke tali pinggang emas lah ya. Tarikh hari ini 26 Ogos 2011. Dia menang hari ini, dia belum kena tunai zakat lagi. Simpan dulu ya, simpan, boleh pamer raya, boleh tunjuk orang dia menang. Maknanya dia kuatlah ya. Contoh ya. Kemudian ya, kadar nisab pada 26 Ogos 2011 ini 5,640. Jadi tak kena lagi. Kerana apa? Dia baru menang. Bila dia kena lihat untuk tahun hadapan 2012 baru kita lihat. Jadi ini saya apa orang panggil contohnya saya buat perkiraan ni tadi awalnya adalah orang ni dah simpan benda ni dah setahun yang lalu lah ya. Contoh saya buat balik, tak peningkan kepala ya. Contoh dia menang 26 Ogos 2010 ataupun 26 September 2010 ya. Jadi tadi hari ini 26 Ogos 2011. Kalau kita ikut kalender hijrah ni dia 355 hari, kalender Masihi 365 hari. Jadi hijrah ni lebih pendek sedikit. Ya, kurang lebih. Jadi kadar nisab pada 26 Ogos 2011 ni 5,640. Dia dah simpan belt ni dah masa setahun. Jadi bagaimana kita nak tahu kadar nilai emas pada hari ini 1 gram ni berapa? 5,640 divide bahagikan 86 gram. Ini kalau kita rajin lah ya, kita suka matematik, buka surat khabar, oh hari ini nisab seperti ini. Jadi kita nak tahu 1 gram berapa? Bahagikan 86 gram. Jadi dapat $66 setiap 1 gram kita. Ya. Kemudian berat sebentuk emas perhiasan yang diniatkan untuk dipakai, contoh yang benda yang dipakai itu 950 gram. Wah, berat sungguh ya. 950 gram ni kira berat sungguh lah ya. Jadi bila 950 gram ini ya, macam banyak benda nak pergi ya. Jadi macam mana nak kira ya? Berat emas perhiasan ini berapa? Ni 950 ya. Kita letakkan 950, kita kalikan dengan kadar nilai emas terkini ya. Kadar nilai emas terkini kita $66 bagi setiap gram. Ini dia, kita dapat daripada mana? Nisab kita bagikan 86 gram, kemudian kita kalikan 2.5%. Jadi berapa zakatnya? Baru $1,567.50 ya. Jadi taklah begitu banyak. Okey. Jadi faham ya? Boleh jelas ya? Jadi kalau kiranya kita nak tahu kadar emas ni ya, bagaimana? Kita lihat sekali lagi ya. Emas ni ada dua. Satu, emas yang kita niagakan ataupun barang kemas yang tidak digunakan lagi. Kedua, ya, emas dengan tujuan untuk dipakai ya. Emas bungkal dan barangan emas yang tidak digunakan ini kiranya dah cukup setahun dan lebih daripada nisab ya, kita dapatkan harga je berapa? Kita kalikan 2.5% ya. Ni dia ya, 2.5% kali 10,000 contoh ya. Kalau kiranya ya, emas dengan tujuan untuk dipakai, kita lihat dahulu ya. Kalau kiranya kurang daripada 860 gram untuk sebentuk emas, maka tidak perlu ditunaikan zakat.
Tetapi kalau kiranya melebihi 860 gram untuk sebentuk emas, maka perlu ditunaikan zakat. Ya, jadi kalau nak tahu kadar nisab ni 86 gram berapa, ya, pertama kita boleh gunakan kaedah, kita pergi ke orang panggil apa, surat khabar berita harian, ataupun kita gunakan www.zakat.sg, ataupun kita tanyakan kepada kedai emas berapa 86 gram emas ni berapa, ya, berapa nilainya, ya. Mungkin ada orang bertanya, kadang-kadang emas ni ada macam-macam je. Kita kira emas lah, ya. Kalau nak kata grade yang ini yang itu tu mungkin payah je, tapi kita ambil secara umum berapa nilainya, ya. Boleh insya-Allah? Ada apa soalan? Ada ke? Kalau orang menang trofi macam mana, ya? Trofi emas ada tak? Ada tak orang menang trofi emas? Mungkin World Cup tak? World Cup lah, mungkin ni kalau sekolah-sekolah tak dapat lah besar gitu, kalau dapat pun share letak dekat sekolah, ya. Macam mana kita nak zakat kan? Sekolah punya, ya. Tapi kalau kecil-kecil tu pastinya kurang daripada 86 gram, ya. Biasanya 86 gram ni pun kira berat sungguh, ya. Jadi ada apa-apa soalan? Saya dah habis dah. Jadi sekali lagi saya semak, ya, saham mudah sahaja, ya. Saham kita bagi kepada dua, sama ada satu saham, satu jenis saham atau dua jenis saham. Satu jenis saham kita ikut bila kita mula beli, kemudian kita kira setahun berapa nilai terakhir, kita kalikan 2.5%. Kalau berbagai jenis saham, ya, kita tak kira bilalah kita beli, bila kita keluarkan ataupun seumpama dengannya, cukup 31 Disember kita dapatkan nilai je berapa, tengok internet dia dah, ataupun kita punya broker kita ke, kita punya orang yang manage kita punya saham ni, berapa nilai je, kalikan 2.5%. Selesai. Zakat emas. Zakat emas ada yang dibeli untuk perniagaan, disimpan di dalam bank, ataupun ada dekat rumah kita tapi tidak digunakan. Bila nak kena zakat, kita lihat dua syarat. Kalau cukup tempoh setahun, kemudian syarat yang kedua, melebihi kadar nisab pada lepas tahun itu, maka perlu ditunaikan zakat. Kiranya kurang, tak perlu ditunaikan zakat. Yang kedua, emas yang kita gunakan. Walaupun banyak seperti mana, tapi kalau satu emas itu tak melebihi daripada 860 gram, maka tak perlu ditunaikan zakat. Tapi kalau melebihi satu rantai cincin ataupun mungkin apa-apa gelang ke, yang satu tu je dah 860 gram, kerana kadar israf, kerana kadar pembaziran, maka perlu ditunaikan zakat. Mungkin ada ibu-ibu bertanya sebelum, kerana tak ada yang bertanya, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau kiranya saya nak tunaikan zakat saya juga untuk orang panggil apa, emas yang saya miliki, walaupun tak sampai apa orang panggil 860 gram, tapi saya nak tunaikan juga, ya, bagaimana? Kita dah katakan awal-awal lagi, kalau kiranya kita keluarkan lebih daripada yang wajib, yang lebih itu kira adalah sedekah dan kita mendapat ganjaran pahala. Dan sama juga, sama ada zakat ataupun sedekah, insya-Allah keberkatan ada kepada diri kita dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makna kita bila zakat ni, walaupun susah nak dapat satu ni, tapi kita kadang-kadang dekat rumah satu peti tu dah penuh dengan emas, dah sampai terkeluar-keluar dah. Dia nak cari satu 860 memang tak jumpa. Tapi kerana kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak Allah berikan saya emas ni, jadi kita nak tafsirkan, kita nak keluarkan sedekah, tu terpulang, tak menjadi masalah, ya. Boleh insya-Allah, ya. Tak ada soalan, ya. Okey, kalau kiranya ada soalan, boleh rujuk di pejabat masjid di tingkat 2 bangunan Wisma Indah, ataupun mana-mana masjid yang berdekatan dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Dan insya-Allah saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan yang bersama dengan saya selama 4 minggu ni, dan saya ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Biasanya kalau kita berjumpa dekat negeri Arab ni, kalau kita dah habis, ya, apa orang panggil, nak raya ni, biasa kita bersama raya ni kita kata taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, ataupun kita boleh kata minal aidin, ya, wal faizin, bermaaf-maafan, ya. Aidin ni raya,
faizin ni bermaaf-maafan, wal makbulin, dan kita semua amalan kita ni semua mudah-mudahan Allah Subhanahu taala menerima segala amalan kita pada bulan Ramadan ya. Jadi saya kira daripada untuk kali ini kalau tak ada soalan nampaknya, jadi kita tangguhkan ya dengan pembacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha sucimu ya Allah dan segala pujian yang layak untukmu. Aku bersaksi tiada Tuhan selainmu. Aku memohon keampunan daripadamu dan aku bertaubat padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Untuk para jemaah sekalian, kiranya ada soalan ataupun dalam saya kata ni mungkin ada memeningkan jemaah ataupun saya tersilap kata ataupun mungkin tak jelas, boleh berjumpa dengan saya ataupun di pejabat masjid insya-Allah. Dan saya ucapkan selamat menyambut hari raya minal aidin wal faizin wal makmulin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita sekecil mana pun ya yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini akan menjadi saksi untuk kita pada hari akhirat kelak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.